Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua sihat? Okay, sebelum kita belajar, mari kita baca doa sesama. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmatmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin. Semua, mari kita sambung pembelajaran kita. Subjek adab, tajuk Adab Menuntut Ilmu. Murid, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi setiap orang Muslim. Ia juga untuk kita mencari keredaan dan keberkatan Allah Ta'ala. Okay. Mempelajari segala cabang ilmu yang baik sama ada ilmu fardu ain ataupun kifayah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Okay. Menuntut ilmu juga merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik kerana ilmu merupakan jalan untuk kita menuju kebenaran dan meninggalkan kejahilan. Apa dalil ataupun bukti yang menunjukkan bahawa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Okey, dalil ini diambil daripada hadis. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Muslim. Jadi, ia merupakan kewajipan bagi kita, seorang Muslim. Terdapat dua jenis ilmu. Yang pertama, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Okay, ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap orang Islam. Okey, apa contohnya? Okey, yang pertama, solat. Okey, yang kedua, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, puasa. Yang keempat ialah memberi zakat ataupun membayar zakat. Jadi ini adalah contoh ilmu fardu ain yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Kepentingan seseorang untuk mempelajari ilmu fardu ain. Okey, yang pertama, ianya untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaiknya. Jadi dengan mempelajari ilmu fardu ain, kita dapat lakukan ibadah dengan baik dan sempurna. Okey, yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syariat Islam. Yang keempat, hidup kita akan bahagia. Apa itu ilmu fardu kifayah? Okey, ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Jadi, tidak semua diwajibkan untuk kuasai ilmu ini. Okey, apa contohnya? Antaranya, ilmu perubatan. Yang kedua, solat jenazah. Yang ketiga, ilmu kententeraan. Yang keempat, ilmu pertanian. Jadi, ilmu-ilmu ini perlulah dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Apa kepentingan kita belajar ilmu fardu kifayah? Yang pertama, ianya untuk mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, ianya juga untuk melahirkan Muslim yang pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, ianya untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Yang keempat, umat Islam akan bertambah maju. Kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu ialah yang pertama, menjadi orang yang berguna. Okey, masa depannya juga akan cerah. Okey, dan dia juga akan dipandang mulia. Okey, keburukan orang yang tidak berilmu. Okey, dia akan tercecer dalam pelajaran dan masa depannya juga akan gelap. Okey?
Yang ketiga, dia mudah terpengaruh dengan perkara yang negatif. Adab kita menuntut ilmu. Okay, apa adab yang kita perlu lakukan ketika kita menuntut ilmu? Okay, yang pertama, kita haruslah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita haruslah menjaga masa kita supaya kita dapat belajar dengan baik. Yang ketiga, kita haruslah memberi tumpuan ketika belajar. Yang keempat, kita haruslah menghindarkan diri dari melakukan dosa. Kelima, kita haruslah menghormati guru-guru kita. Okay, yang keenam, kita juga harus ikhlas belajar kerana Allah. Yang ketujuh, kita juga harus sabar ketika menuntut ilmu. Okay. Yang ke-8, kita haruslah sentiasa berdoa agar kita dipermudahkan dalam urusan menuntut ilmu dan mendapat keredaan dan keberkatan Allah Ta'ala. Apa kepentingan kita mengamalkan adab menuntut ilmu? Okay. Yang pertama, untuk memudahkan kita memahami isi pelajaran kita. Yang kedua, ilmu itu akan bertambah berkat. Yang ketiga, ia juga untuk memotivasikan kita dalam belajar. Yang keempat, kita akan disayangi guru dan rakan-rakan. Yang kelima, kita akan diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan itu saja untuk kali ini. Saya harap semua faham. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.